Macam mana? Hafal. Saya dah edarkan buku tuan hafal Quran. Macam berapa ayat dapat tak? Kita dah niat lagi bukan Ramadan kan, nak hafal 30 juzuk jangan berhenti. Jangan berhenti. Okey, siapa yang menghafal Quran tuan? Okey. Kerana nak dapat, tapi bila dia hafal Quran tak dapat, dia berhenti, maknanya dia hafal Quran tidak ikhlas. Sebab dia hafal Quran nak dapat, kerana nak dapat. Sedangkan Allah bukan semua dapat. Allah semua apa? Allah semua apa? Allah semua buat sahaja. Tapi buat itu mengikut peraturan Allah. Itu sebab saya dah beritahu tadi, buku-buku yang kita buat dahulu, buku itu kita rangka cara penghafazan itu berdasarkan Quran dan Sunnah, peraturan Allah. Secara umumnya saya cakap itu apa? Ambil sedikit, kurang banyakkan, itu peraturan Sunnah. Dan apa yang perlu tuan-tuan buat adalah ambil sedikit saja, tapi kena baca banyak kali. Kalau tuan-tuan masih lagi berterusan melakukan perkara tersebut, maknanya tuan-tuan ikhlas menghafal. Kalau tuan-tuan berhenti, mana tuan-tuan tak ikhlas. Sebab apa tu? Sebab apa saya cakap? Kadang-kadang orang cakap sama saya, baru ni dekat surau Al-Kausar, apa mata rumah minggu keempat je gitu. Saya dah selamat kat situ awal Ramadan. Minggu keempat tu cakap, Alhamdulillah Ustaz, dia kata, saya dah dapat 40 ayat Ustaz, surah Al-Waqiah. Saya cakap Alhamdulillah. Sebab apa Alhamdulillah? Tapi hari itu, hari minggu lepas, saya ceramah di Bebek. Ada seorang cakap, Allah Ustaz, dia kata, saya baru dapat 3 ayat Ustaz, tapi dah berhenti Ustaz. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila tuan-tuan beli buku saya, okey, sama ada tuan-tuan akan berterusan menghafal, okey, ataupun buku tu akan duduk dalam share gabung dia. Jadi tuan-tuan kena ingat pada tuan bahawa Allah bukan semua kita dapat, Allah semua kita hafal. Okey, sebab yang dapat itu kerja siapa? Yang dapat itu kerja Allah. Yang bagi dapat itu kerja Allah. Kerja kita apa? Kerja kita buat saja. Orang yang menghafal dengan ikhlas, siapa orang yang menghafal dengan ikhlas? Orang yang menghafal dengan ikhlas, orang yang fokus pada effort, don't worry about results. Tapi siapa yang menghafal dia worry about results, lepas tu affect dia punya effort, maknanya dia menghafal dengan ikhlas. Nampak? Tuan-tuan faham apa saya cakap? Maksud tuan-tuan, itu sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Imran, dia kata, Fa'iza azamta fatawakkal. Apabila telah kamu telah niat ni makna satu azam yang kuat. Apabila kamu telah berazam membuat suatu perkara itu, kamu dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala kata, buat sahaja kerja kamu, put your trust to me. Tawakal maknanya kita trust Allah SWT. Pasal result tuan-tuan, we don't have share. Kita tak ada share langsung pasal result. We don't have share. Itu sebab tuan-tuan, dalam hidup, jangan sekali-kali cakap, bila kita buat suatu usaha, kita capai suatu benda, jangan sekali-kali cakap itu usaha saya. Siapa cakap itu usaha dia tuan-tuan, bila dia buat suatu benda dia capai, kata dalam contoh, kita berniaga. Okey, kita berniaga, kita dapat untung banyak. Orang tanya kita, macam mana boleh berjaya dalam berniaga, boleh dapat untung banyak ni? Kalau kita cakap itu usaha kita tuan-tuan, kita syirik pula. Jaga sikit, itu kaedah tauhid. Tapi bukan bermakna kita tidak berusaha. Kaedah tauhid tuan-tuan kita jaga pula. Sebab banyak orang guna kaedah salah dalam kehidupan. Itu sebab bila mereka guna kaedah salah, mereka stres. Okey, prinsip dia tuan-tuan, dalam Islam Allah suruh kita berusaha. Itu Allah sebut pada surah Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu malakum. Maknanya usaha itu hukumnya wajib. Tapi apabila kita berusaha, kita capai apa yang kita nak, mengikut keinginan kita, kita berusaha, kita capai, kita kata itu usaha kita, itu hukum syirik. Jangan sekali-kali cakap bila kita capai satu benda itu usaha. Allah suruh cakap apa tuan-tuan kalau kita berusaha kita capai satu benda? Allah suruh kita cakap sebagaimana yang Nabi Sulaiman cakap pada surah An-Naml. Betul bukan surah An-Naml? Juzuk yang ke 19. Okey. Ini prinsip yang penting kan.
Itu sebab tuan-tuan, kenapa kita kena kaji Quran betul-betul. Sebab saya tengok tuan-tuan, berdasarkan penelitian saya dengan Al-Quran. Dan sebenarnya dalam kehidupan ini banyak kita tuan-tuan guna prinsip yang salah, yang bertentang tuan-tuan. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok dalam konsep usaha ni saja tuan-tuan, kalau kita tengok usahawan dan berjaya, kadang-kadang dia berjaya capai dalam satu benda tuan-tuan. Wartawan interview dia, macam mana tuan-tuan boleh berjaya, dia cerita satu persatu tuan-tuan, dia punya kerja ni, satu persatu. Tapi semua yang cerita itu semua bohong. Okey. Yang sebenarnya bila kita buat satu benda tuan-tuan, kita cakap ni, bila saya dapat ni sebab strategi penjagaan saya macam ni, planning saya macam ni. Saya buat apa? Saya usaha kerja keras yang dah malam. Semua kita saya. Satu je. Saya nak tanya tuan-tuan, masa kita bikin usaha tu, kesihatan tu bawah kawalan kita. Itu saja. Itu sahaja. Kalau Allah tak bagi kita kesihatan tuan-tuan, macam mana kita nak usaha? Tapi bila kita capai macam kita cakap saya. Itu sebab Allah tak lagi cakap macam tu. Siapa yang cakap bila mereka berusaha, mereka capai suatu kejayaan itu, mereka kata itu adalah usaha mereka, serupalah orang itu seperti Qarun dalam Quran. Qarun cakap macam tu. Qarun bila Allah bagi dia suatu pembenaran yang banyak, apa dia kata? Qala innama utituhu ala ilmin. Aku dapat kekayaan ini semua atas usaha aku. Itu bahasa Qarun. Siapa yang cakap itu usaha dia, itulah bahasa Qarun dalam Quran. Allah tak lagi cakap. Allah suruh cakap sebagaimana yang Nabi Sulaiman cakap. Apa yang Nabi Sulaiman cakap? Apa cerita Nabi Sulaiman? Pertamanya Allah cerita Nabi Sulaiman ini pada surah Sad. Pada surah Sad, Nabi Sulaiman diminta pada Allah apa tuan-tuan? Apa dia minta pada Allah? Qala rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doa Nabi Sulaiman. Apa dia? Dia kata, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku ya Allah. Dan bagilah aku satu kerajaan yang kau tak bagi kepada orang lain kecuali pada aku. Itu doa Nabi Sulaiman. Pada surah Sad. Tuan-tuan baca pada surah Sad doa dia. Okey, Nabi Sulaiman minta kepada Allah suatu kerajaan yang besar yang Allah tak bagi kepada orang lain kecuali pada dia. Allah kurniakan doa itu. Tapi bila Allah kurniakan doa itu tuan-tuan, kita tengok apa sifat Nabi Sulaiman. Okey, Allah gambarkan besarnya kerajaan Nabi Sulaiman ini pada surah Nabi. Ya, kalau tuan-tuan tengok pada surah Nabi, bukan surah semut ni. Okey, kalau tuan-tuan baca daripada awal macam mana Nabi Sulaiman tahu bahasa semut dan sebagainya. Tapi saya nak ambil cerita daripada ayat. Tuan-tuan tengok pada ayat surah juzuk ke-19 ya. Ketika Nabi Sulaiman berdialog dengan Ratu Balqis, ayat itu bermula pada surah surah yang ke-27, surah ke-27, juzuk 19, dia mula daripada ayat 36. 36 sebenarnya cerita tu panjang tuan-tuan. Saya ambil sikit. Mula daripada ayat 35. Allah Ta'ala kata ceritanya pembesar Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni punya orang tuan-tuan macam-macam. Ada burung, ada semut. Nak ringkaskan cerita, ada seekor burung tu dengan burung hudhud. Okey, dia tu burung hudhud dia terbang tuan-tuan. Dia nampak satu kerajaan yang menyebar matahari. Itu kerajaan Ratu Balqis. Lepas tu balik kita Nabi Sulaiman. Cerita tu. Jadi Nabi Sulaiman bila dapat cerita tu, mulalah dia punya kisah dia pada ayat 35. Okey, Nabi Sulaiman hantar burung ni, hantar mesej kepada Ratu Balqis supaya Ratu Balqis Islam. Tapi pembesar Ratu Balqis kata kita lawan. Tapi Ratu Balqis kata tak boleh. Kalau kita lawan nanti ramai orang yang akan terbunuh dan Allah akan dijadikan. Jadi apa Ratu Balqis buat? Dia kata start daripada ayat 35 tuan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Apa Ratu Balqis buat? Aku nak hantar kepada Sulaiman ni hadiah. Dia mau perkataan hadiah tuan. Dalam perkataan bahasa Arab ni semua. Terus sebab banyak perkataan bahasa Arab bila orang Melayu ambil tu. Jadi sebenarnya perkataan bahasa Arab tak susah pun. Banyak perkataan bahasa Arab ni kursi tuan. Kursi adalah perkataan bahasa Arab. Hadiah kan? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Semuanya aku akan menghantar kepadanya hadiah. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Okey, kita lihat apa yang nanti kita punya utusan ni balik kita.
Apa dia daripada ayat 36 tuan? Falamma ja'a Sulaiman qala aturidun. Apabila utusan Ratu Balqis tuan bawa hadiah itu pergi pada Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman kata? Falamma ja'a Sulaiman qala, Nabi Sulaiman kata, aturidun bi malin. Kamu nak rasuah aku dengan harta? Itu lebih kurang rasa tu. Kamu nak rasuah aku dengan harta? Kamu nak bagi aku ni? Nak bagi aku hadiah dengan harta? Apa Nabi Sulaiman kata? Fama atani Allah khairun mimma atak. Apa yang Allah bagi pada aku lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi pada aku. Apa kita expect kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ya? Okey, seorang raja, Ratu Balqis, mesti dia nak bagi Nabi Sulaiman hadiah yang besar, betul tak? Tapi apa Nabi Sulaiman kata? Apa yang Allah bagi aku lebih baik daripada apa yang kamu bagi pada aku. Khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kamu ingat, kamu bagi aku hadiah yang besar ni, okey, kamu ingat aku akan gembira, akan menggembirakan kamu dan menggembirakan aku. Tidak, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, irji ilahi, kembali kamu kepada mereka. Wala na'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Aku akan datang ke kamu dengan sesuatu tentera yang kamu tak sanggup untuk menghadapi. Okey. Wala nukhrijannahum minha, dan aku akan keluarkan kamu daripada negeri itu dalam keadaan terhina. Satu-satu cerita tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, kenapa kita kena membaca Quran ni tuan-tuan? Kita kena faham. Sebab apa tuan-tuan? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Semua kisah-kisah dalam Quran yang sebenarnya tuan-tuan nak jadi pengajaran kepada kita. Semua kisah-kisah. Okey? Okey, wahum sawir. Lepas tu apa Nabi Sulaiman cakap tuan-tuan? Qala ya ayyuhal malak. Wahai pembesar-pembesar. Wahai ya ayyuhal malak, pembesar-pembesarku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapakah di antara kamu ni yang boleh angkat istana Ratu Balqis itu, bawa ke negeri aku sebelum Ratu Balqis datang menerahikan? Itu bunyi ayat. Apa pembesar dia kata? Pembesar yang pertama kata betul. Qala ifritum minal jin. Dan berkatalah ifrit daripada golongan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Aku akan angkat istana Ratu Balqis ni wahai Sulaiman sebelum kau sempat berdiri, istana itu akan ada depan mata kau. Besar ni kerajaan Nabi Sulaiman. Ifrit tu di bawah dia punya kuasa. Lepas tu berkata pula pembesar yang lain, qala allazi indahu ilmu minal kitab, dan berkata pula seorang yang mempunyai ilmu daripada Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarf. Apa beza tu? Menunjukkan orang yang berilmu dia lebih hebat daripada orang yang kuat. Orang yang berilmu dia lebih hebat daripada orang yang fizikal dia kuat. Aku akan angkat istana itu wahai Sulaiman sebelum engkau sempat berkelip mata, istana itu akan ada dalam. Falamma ra'ahu mustaqiran indah. Itu Nabi Sulaiman. Allah kata, apabila Nabi Sulaiman nampak istana itu mustaqiran, dalam bahasa Arab dia panggil istaqarra. Istaqarra kalau tadi dalam bahasa Inggeris panggil apa tu? Embedded. Embedded mana tercekat kuat depan mata. Maka kan istaqarra. Bahasa Arab itu dia memang dalam mata dia. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadlillah. Apa Nabi Sulaiman cakap? Apabila dia nampak istana itu besar depan mata tercekat tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kalau katakan kadang-kadang kita tengok manusia lah, kalau manusia kita tengok rumah kita tercekat cantik tuan-tuan, kita tengok kereta kita tercekat indah depan mata kita, selalu kadang-kadang kita cakap apa? Kadang-kadang kita cakap cantik juga rumah. Jangan cakap macam itu. Ini Rasulullah SAW larang. Kalau kita tengok anak kita ke, kita tengok rumah kita ke, kita tengok kereta kita ke, kita tengok ladang kita tuan-tuan, kita rasa kagum tuan-tuan, cepat-cepat cakap subhanallah. Okey? Sebab kalau kita tak cakap subhanallah tuan-tuan, dia ada satu bala yang mungkin boleh terima harta kita. Ini berlaku banyak dalam sejarah Islam. Kalau kita tengok kereta kita, kita rasa kagum. Kalau kita tengok rumah kita, kita rasa kagum. Kalau kita tengok anak-anak kita, kita rasa kagum. Cepat-cepat cakap subhan ataupun cakap masya Allah. Sebab dia ada boleh penyakit yang boleh timbul je.
Itu dipanggil penyakit ain. Penyakit ain tuan-tuan ya. Kita tak tahu daripada mana datang. Tapi dia penyakit itu timbul daripada kita punya rasa mengajuk kepada benda yang kita lihat. Itu sebab kalau kita lihat rumah kita ke anak kita rasa kagum, cepat-cepat cakap subhanallah wa masyaallah. Okey, dekat sini apa ni Allah dah sebut apa Nabi Sulaiman cakap tuan? Apabila dia nampak istana itu tercegat depan matanya, Nabi Sulaiman tak kata wah hebat kerajaan aku. Nabi Sulaiman tak cakap begitu. Nabi Sulaiman cakap apa? Hadza min fadli Rabb. Ini adalah daripada kurniaan